Selamat pagi tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Kelicikan permainan politik UMNO nampaknya semakin membuak-buak, tetapi kantoi satu persatu. Ingat sekali lagi, Jcom sekarang bukan Jcom yang dulu-dulu. Jcom sekarang paling hebat, paling pembongkar kebenaran. Inilah yang kita mau. Bukan hanya defensif, tapi tetap ofensif. Terbaru ini tuan-tuan dan puan-puan, ada Menteri Besar Johor tiba-tiba kata itu inilah. Dia kata nak serah geran pada peneroka pun kena halang, kata On Hafiz. Tetapi hairannya, Felda dan FGV sebenarnya tanggungjawab itu di bawah portfolio Zahid Hamidi. Jadi takkanlah pula Zahid Hamidi yang halang On Hafiz kan? Ini satu berita yang saya ingin kongsikan kepada tuan-tuan dan puan-puan daripada Harapan Daily. Saya memang suka menyokong kebenaran, ya. Saya menyokong kebenaran. Menteri dan pengerusi jaga Felda. Semua orang UMNO. Jadi siapa sebenarnya yang halang On Hafiz? Takkanlah menteri pula, takkan Zahid pula kan. Jadi Zahid Hamidi kena jawab lah. Dia yang pegang. Menteri yang bertanggungjawab di bawah portfolio dia ialah Felda FGV, ialah Zahid Hamidi. Saya bacakan tuan-tuan dan puan-puan. Saya baca rintihan Menteri Besar Johor. Katanya nak serah geran tanah kepada peneroka Felda pun dihalang. Dia nampak kecewa. Kononnya ada pihak yang sengaja menyekat usaha murninya. Malang sekali, kita faham. Sekarang ini musim pilihan raya negeri Johor. Sebab itu pemimpin mereka sibuk turun padang, nak jadi wira. Konon nak serahkan geran masa kempen, nak pancing undi peneroka lah tu. Tapi yang peliknya, siapa yang halang? Kita semua tahu, Felda sekarang ini di bawah portfolio Datuk Seri Zahid Hamidi. Beliau timbalan Perdana Menteri dan Presiden UMNO, iaitu bos kepada On Hafiz. Pengerusi Felda pula siapa? Orang UMNO. Sebelum saya teruskan, izinkan saya untuk berkongsi manfaat sesama kita. Bagi anda yang sedang berikhtiar kerana ada sakit penyakit 3 serangkai, kencing manis, buah pinggang, darah tinggi, kolesterol, gout, apa saja penyakit termasuk penyakit saraf, penyakit lelaki, penyakit perempuan, kanser, mata, hati, apa saja. Saya ingin kongsikan produk daripada 4Life Research, Transofactor. Produk ini adalah produk saintis yang boleh meningkatkan imun badan anda sehingga 437% kekuatan imun badan. Ini boleh membantu kita untuk melawan penyakit dan boleh sembuh dengan kekuatan imun badan. 4Life ada banyak produk, bukan ini satu saja. Ada banyak contoh-contoh produk dia. Contohnya ini produk nama dia Glucoach. Glucoach ini khas untuk yang kencing manis. Kemudian glutamin pun ada, kemudian untuk mata pun ada, macam-macam ada. Jadi dia boleh meningkatkan imun badan anda sehingga 437% kekuatan melawan penyakit. Ianya sangat terbukti dengan laporan daripada saintis membuktikan bahawa ia ialah miracle molecule. Ini bukan produk tepi jalan. Ini produk saintis sangat-sangat berkesan, sudah terbukti secara klinikal, sudah dikaji, terbaik. Dan juga telah diterima oleh doktor-doktor di seluruh dunia, telah masuk di dalam Physician Desk Reference. Dia adalah bukan dadah, tidak ada kesan sampingan. Kementerian Kesihatan Malaysia juga telah menerima Transofactor sebagai selamat dan boleh diambil oleh sesiapa sahaja. Paling bagus, dia bukan sahaja ada testimoni beribu-ribu, berpuluh-puluh ribu, malahan juga dia ada clinical abstract. Transofactor clinical abstract ini keputusan kajian saintis yang telah dilakukan di serata dunia. Bagi anda yang sangat memerlukan, sila dial nombor telefon tertera di atas
dia akan berhubung dengan Anda. Jangan, maafkan saya, jangan telepon dia, sila WhatsApp dia. Kerana jika Anda telepon, dia tidak sambut. Okay? Anda WhatsApp, dia akan jawab. Alright. Juga, menteri yang jaga Felda pun orang UMNO juga. Pengurus Felda pun orang UMNO. Menteri Besar Johor pula pun orang UMNO. Semuanya dari satu parti yang sama, yaitu Parti UMNO. Semua dari parti yang sama, Parti UMNO. Tapi nak masuk kawasan Felda di negeri sendiri pun kena sekat. Siapa yang diorang mau tuding jari ni sebenarnya? Jangan sampai termasuk di dalam jerat permainan politik sendiri. Adakah bos sendiri dan pengerusi Felda sendiri menyekat menteri besar dari masuk berkempen? Ingat sekali lagi, semuanya ada orang daripada UMNO yang berkuasa ni. Kalau ya, nampak sangatlah kepincangan mereka ni. Sembang mahu tanding solo kerana kononnya parti sudah stabil dan bersatu padu. Kalau ini memang terjadi, kepincangan ini memang terjadi, macam mana mau takbir negeri yang paling maju di antara yang paling maju di Malaysia, yaitu Johor ni. Sebab itu rakyat Johor, bangsa Johor kena fikir dalam-dalam. Kalau dalam parti sendiri pun susah untuk mentadbir, apalagi kalau mentadbir negeri. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, rupa-rupanya sesama sendiri pun bergaduh cantas mencantas. Takut anak buah dapat nama lebih, atau takut bayang-bayang sendiri. Kesian Un Hafiz. Nampak gah berlari sana sini di media sosial, buat lawatan mengejut seperti hero Spiderman. Tapi di kawasan Felda, rupa-rupanya dia tiada kuasa. Tersungkur di tangan pemimpin parti sendiri. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, siapakah dalangnya? Adakah UMNO termasuk terperangkap di dalam jerat sendiri? Ingat, sekarang kerajaan makin pintar. Jangan main-main. Kita jumpa lagi. Tinggalkan komen Anda. Bye-bye. Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, bagaimana jika ini berlaku? Pasti ramai orang melompat kegirangan, melompat riang, tidak disangka perkara ini boleh berlaku. Ada orang menangis, ada orang ketawa. Bolehkah Muhyiddin Yassin jadi timbalan Perdana Menteri jika UMNO keluar kerajaan? Wah, hari itu bukan main lagi UMNO nak keluar kerajaan lah. Saya masih ingat lagi Akmal Saleh bukan main lagi bersama dengan beberapa lagi gerakan badan-badan di dalam UMNO tu yang nak keluar sangat daripada kerajaan, dipersilakan keluar cepat. Kita tengok sekarang berani ke tidak. Dengan keadaan sekarang ini, berani atau tidak UMNO keluar kerajaan? Cepat-cepatlah keluar. Akmal Saleh cepatlah suruh lagi keluar. Kita tengok. Ataupun Akmal Saleh terpaksa jilat ludah dia sendiri dengan penuh memalukan. Sebab sekarang ini tuan-tuan dan puan, persoalannya Muhyiddin Yassin boleh jadi timbalan Perdana Menteri atau tidak? Jawapannya anytime. Sejak tular perkembangan politik mutakhir ini, satu soalan paling besar. Adakah Muhyiddin Yassin dilantik sebagai Perdana Menteri, timbalan Perdana Menteri? Sekiranya UMNO keluar daripada kerajaan dan bersatu mengambil peluang bergabung dengan Anwar. Ingat, bukan hanya UMNO yang licik, bukan hanya PAS yang licik, Muhyiddin pun pandai juga tahu. Bersatu pun licik juga tahu. Jangan ingat kamu saja yang pandai. Ini bukan gosip tuan-tuan dan puan. Ini analisis berdasarkan realiti kuasa parlimen dan amalan politik Malaysia. Tuan-tuan dan puan, secara perundangan dan perlembagaan, boleh atau tidak? Melalui asas perlembagaan, boleh atau tidak? Dari sudut perlembagaan, tiada larangan langsung melantik mana-mana ahli parlimen sebagai timbalan Perdana Menteri. Timbalan Perdana Menteri bukan jawatan wajib, tetapi jawatan dalam budi bicara Perdana Menteri.
Maksudnya, jika bersatu menyokong kerajaan dan Perdana Menteri merasakan ia perlu untuk kestabilan, pelantikan Muhyiddin Yassin secara teknikal adalah sah. Tahniah diucapkan. Oh, apakah kata Zahid keluar daripada kerajaan? Kita tengok berani ke tidak. Tuan-tuan dan puan, senario utamanya begini. Jika UMNO keluar kerajaan, jika UMNO menarik sokongan, kerajaan perpaduan kehilangan sebahagian majoriti, tetapi belum tumbang. Perdana Menteri perlu mencari sokongan pengganti dengan segera. Parti yang paling logik didekati ialah Bersatu, kerana mempunyai bilangan MP yang signifikan. Juga kerana mereka pernah memerintah. Dan Muhyiddin Yassin sendiri adalah bekas Perdana Menteri. Sebelum saya teruskan, izinkan saya untuk berkongsi manfaat sesama kita. Bagi anda yang sedang berikhtiar kerana ada sakit penyakit 3 serangkai, kencing manis, buah pinggang, darah tinggi, kolesterol, gout, apa saja penyakit termasuk penyakit saraf, penyakit lelaki, penyakit perempuan, kanser, mata, hati, apa saja. Saya ingin kongsikan produk daripada 4Life Research, Transofactor. Produk ini adalah produk saintis yang boleh meningkatkan imun badan anda sehingga 437% kekuatan imun badan. Ini boleh membantu kita untuk melawan penyakit dan boleh sembuh dengan kekuatan imun badan. 4Life ada banyak produk, okey, bukan ini satu saja. Ada banyak contoh-contoh produk dia. Contohnya ini produk nama dia Glucoach. Glucoach ini khas untuk yang kencing manis. Kemudian glutamin pun ada, kemudian untuk mata pun ada, macam-macam ada. Okey, jadi dia boleh meningkatkan imun badan anda sehingga 437% kekuatan melawan penyakit. Ianya sangat terbukti dengan laporan daripada saintis membuktikan bahawa ia ialah miracle molecule. Ini bukan produk tepi jalan. Ini produk saintis sangat-sangat berkesan, sudah terbukti secara klinikal, sudah dikaji, terbaik dan juga telah diterima oleh doktor-doktor di seluruh dunia, telah masuk di dalam Physician Desk Reference. Dia adalah bukan dadah, tidak ada kesan sampingan. Kementerian Kesihatan Malaysia juga telah menerima Transofactor sebagai selamat dan boleh diambil oleh sesiapa sahaja. Paling bagus, dia bukan sahaja ada testimoni beribu-ribu, berpuluh-puluh ribu, malahan juga dia ada clinical abstract. Transofactor clinical abstract ini keputusan kajian saintis yang telah dilakukan di serata dunia. Bagi anda yang sangat memerlukan, sila dial nombor telefon tertera di atas. Dia akan berhubung dengan anda. Jangan telefon dia, sila WhatsApp dia. Kerana jika anda telefon, dia tidak sambut. Okey? Anda WhatsApp, dia akan jawab. Alright. Pak Muhyiddin dan bukan pemimpin Bersatu yang lain. Dalam rundingan kuasa, nilai tawar-menawar terletak pada individu, bukan parti semata-mata. Manakala Muhyiddin Yassin adalah seorang bekas Perdana Menteri, adanya legitimasi beliau, dikenali dalam institusi negara. Beliau juga mampu jual kestabilan kepada istana dan pelabur. Jika Bersatu masuk kerajaan tanpa jawatan besar, itu dipanggil sebagai kalah rundingan. Dianggap kalah rundingan. Jawatan timbalan Perdana Menteri adalah harga politik paling realistik, tuan-tuan dan puan-puan. Jadi, adakah Anwar akan setuju? Bagi Anwar Ibrahim, keutamaan ialah majoriti parlimen. Nombor 2, kestabilan kerajaan. Nombor 3, untuk mengelakkan daripada PRU mengejut. Dalam sejarah politik Malaysia, tuan-tuan dan puan-puan, musuh politik boleh jadi rakan sekerja. Boleh jadi rakan sekerja sementara. Jika sokongan Bersatu menjamin kelangsungan kerajaan, Anwar secara real politik tiada sebab untuk menolak. Jadi Zahid berani lagi ke Akmal Saleh, silakan. Bawalah keluar UMNO cepat-cepat. Risiko besar dalam senario ini. Namun ada risiko yang sangat tinggi. Penyokong Pakatan Harapan sukar untuk menerima Muhyiddin sebagai timbalan Perdana Menteri. Naratif reformasi pula akan tercalar. Bersatu berisiko dilihat mengkhianati Perikatan Nasional yang sudah pun terjadi. UMNO pula boleh menggunakan isu ini untuk menyerang dari luar.
Ini gabungan. Bukan gabungan ideologi, tetapi gabungan kecemasan yang perlu. Dalam politik, sentiasa ada kecemasan. Kesimpulan yang seimbang bagi saya ialah, ya, Muhyiddin Yassin memang sah boleh jadi timbalan Perdana Menteri. Ia boleh berlaku secara perlembagaan, dari segi perlembagaan. Ia masuk akal dari sudut nombor parlimen. Tetapi sangat berisiko dari sudut penerimaan rakyat dan kestabilan jangka panjang. Jika ia berlaku, ia bukan tanda penyatuan negara, tetapi ini tanda politik Malaysia memasuki fasa survival kuasa yang rumit. Soalnya kini bukan bolehkah Muhyiddin jadi timbalan Perdana Menteri, tetapi berapa mahal harga kestabilan politik yang sanggup dibayar oleh negara. Denyut nadi Suara Rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya. Cintai Malaysia, kita jaga kita. Bye-bye. Terima kasih tuan-tuan dan puan-puan kerana sudah menamatkan video ini dengan baik sekali. Saya ingin kongsikan beberapa buah buku yang sangat menarik. Ini saya sisipkan. Yang pertama, Muslihat Mahathir. Sekiranya anda berminat untuk melihat bagaimana Muslihat Mahathir yang dituliskan di dalam buku ini, anda boleh baca ini untuk menambahkan pengetahuan anda, untuk anda tahu siapa Mahathir yang sebenarnya. Buku ini sangat luar biasa. Ketika saya membaca, saya terkejut. Wow! Dan saya semakin berilmu. Kedua, buku yang kedua yang saya ingin kongsikan pada anda ialah Pemikiran Tun Mahathir. Ini ditulis oleh seorang pakar yang sangat-sangat luar biasa, merungkai. Dia kasih pecah semua pemikiran Tun Mahathir. Ini bukunya yang sangat luar biasa. Sekiranya anda mau tahu macam mana Mahathir punya cara berfikir, ini dia. Dan yang ketiga, buku yang saya ingin kongsikan bagi anda ialah tajuk dia Paradise Lost Mahathir. Okey, ini dia beritahu bagaimana paradise itu surga yang diwar-warkan di Malaysia nampaknya sudah hilang menurut Mahathir. Ada buku ni, kalau anda berminat untuk beli, tekan, ada di Shopee. Okey, saya bagi link dia. Alright.